Nama saya Muhammad Akmal bin Ismail, bernombor metrik 11DKM19F1046. Ingin menerangkan keselamatan apabila berada di dalam bengkel. Elakkan memakai kasut yang longgar, pakai kasut yang mempunyai pelindung keselamatan, memakai gunggel atau pelindung lain. Elakkan memakai barang-barang hiasan seperti jam, gelang, cincin dan sebagainya. Rambutlah mesti pendek dan kemas. Dan akhir sekali jangan bergurau senda dan mempermainkan rakan. Ini adalah contoh pemakaian ketika berada di bengkel. Memakai safety boot, memakai goggle, memakai jaket bengkel. Ini contoh pemakaian saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nuri Zamir Mansur, bernombor metrik 11 DKM 19F1043. Saya dari kelas DKM 4B. Hari ini saya akan menerangkan tentang indeks milling machine. Yang pertama ialah pengenalan bagi mesin ini. Terdapat overarm dan buruj untuk menyokong overarm dan kepala silinder. Bahagian ini ialah spindle speed untuk memilih kelajuan yang bersesuaian, dan ini adalah tuas bagi melaraskan kelajuan. Bahagian ini pula terdapat kepala silinder yang dipasang pemotong peraut yang sejenis insert. Selain itu, alat tambahan untuk memotong heksagon ialah kepala indeks yang diletakkan plek berindeksan terus yang terdapat 24 lubang untuk membahagi kepada 6 bahagian. Ini adalah roda suapan untuk meja bergerak ke kiri dan ke kanan. Seterusnya, tuas pengendalian untuk meja bergerak turun dan naik. Dan di sebelah pula terdapat roda kendalian untuk meja maju ke depan dan ke belakang. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang proses pertama, iaitu ikat bahan kerja yang sudah dipotong kepada kepala indeks. Gunakan alat penyokong untuk menyokong bahan kerja untuk mengelakkan bahan kerja terkeluar ketika proses dijalankan. Pastikan bahan kerja diikat dengan kuat. Pada plek perindeksan terus terdapat 24 lubang untuk pembahagian kepada 6 bahagian, iaitu 4 lubang mewakili satu bahagian untuk membuat heksagon. Seterusnya, pilih kelajuan untuk pemotongan dengan kelajuan 226 pusingan per minit dan selaraskan tuas seperti gambar raja yang ditunjukkan. Selepas itu, on main switch mesin, lalu tekan button start dan mencuba kelajuan mesin. Kemudian mencuba coolant sama ada berfungsi ataupun tidak. Setelah selesai, tekan button stop dan laraskan bahan kerja dan mata alat bagi mereka bersentuhan untuk mendapatkan origin kosong. Lalu kita perlu menghidupkan mesin dan naikkan meja sehingga mata alat bersentuh dengan bahan kerja. Apabila mata alat dan bahan kerja sudah bersentuhan, kita akan set titik pertemuan kepada 00. Kita perlu buat suapan dan set kepada kosong pada tuas pengendalian dan kuncikannya menggunakan Allen key. Apabila semua telah selesai dilakukan, kita boleh mula menjalankan proses pemotongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Afiq bin Amran, bernombor metrik 11 DKM 19F1028. Saya akan menerangkan proses pemotongan heksagon. Proses pemotongan heksagon. Kedalaman untuk memotong heksagon ini adalah 2.5 mm. 2.5 mm ini tidak boleh terus dipotong kerana akan merosakkan bahan kerja dan mata alat. Jadi kita perlu pecahkan kepada 3, iaitu circle pertama
kita potong sebanyak 1 mm untuk 6 bahagian, dan pada circle kedua 1 mm, dan last circle adalah kerja-kerja finishing buat suapan sebanyak 0.5 mm. Circle yang pertama, naikkan meja menggunakan tuas pengendalian sebanyak 1 mm. Kemudian on mesin dan coolant, dan gunakan roda kendalian supaya bahan kerja dapat bergerak ke hadapan dan mengenai mata alat supaya mendapat potongan yang kemas. Setelah siap satu bahagian, kita perlu mengunci lubang pada kepala indeks dan pusingkan kepala indeks untuk mendapatkan 4 lubang seterusnya. Bagi pemotongan bahagian seterusnya pada bahagian kerja dan ulang sehingga siap ke 6 bahagian. Ulang seperti circle yang pertama bagi circle yang kedua dengan ukuran 1 mm. Lalu begitu juga untuk circle yang ketiga, iaitu circle finishing dengan ukuran 0.5 mm. Dan yang terakhir, buka dan keluarkan bahan kerja. Kebersihan di dalam bengkel mesin. Yang pertama, pastikan keadaan kemas dan teratur sebelum meninggalkan bengkel. Yang kedua, meletakkan alatan ke tempat yang sepatutnya selepas menggunakannya agar memudahkan pelajar lain untuk menggunakan. Yang ketiga, cara ini bengkel akan dapat bersih dan selamat jika digunakan. Contoh alatan kebersihan di dalam bengkel ialah yang pertama adalah penyapu dan yang kedua adalah berus.